A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini hari nuzul Quran. Kita bersama-sama di dalam sesi ini, insya-Allah dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah tadabbur setiap hari satu muka surat Al-Quran. InsyaAllah kita cuba melihat kepada makna secara umumnya. InsyaAllah cuba memahami apakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah maksud-maksud daripada Al-Quran yang ada pada setiap muka setiap hari. InsyaAllah moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberi keberkatan kepada kita semua, insyaAllah. Terima kasih yang memberi feedback suara, gambar. Alhamdulillah, kita akan teruskan insyaAllah. Hari ini diharapnya dapat membuka muka surat 310. InsyaAllah kita akan bersama-sama di dalam surah Maryam ayat 65 sehingga ayat yang ke-76, insyaAllah. Ayat 65 sehingga ayat yang ke-76, insyaAllah. Jadi sebelum daripada saya baca, insyaAllah juga diminta kepada semula supaya dapat membuka mushaf jika mempunyai kelapangan dan kemudahan untuk berbuat demikian, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir 'ala ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita baca tadi saya bacakan tadi ayat 65, dan ayat 65 ni merupakan sambungan daripada yang sebelum. Daripada ceritanya adalah sambungan daripada apa yang telah kita ceritakan dalam muka surat sebelum daripadanya, iaitu 309, iaitu ayat yang sebelum daripada tu, ayat yang ke-64, ayat 94 ni. Jadi insyaAllah kepada yang mempunyai masalah tu, yang mungkin boleh belik-belik tu, insyaAllah cuba belik ke belakang satu muka surat. Kita tengok ayat yang terakhir sekali, di bawah sekali, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-64, 64, minta maaf, iaitu Allah Taala sebutkan tentang kisah sebab turunnya sebenarnya, iaitu beberapa lama malaikat Jibril ni tak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya tiba-tiba bila malaikat Jibril tu datang, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanyalah kepada malaikat Jibril tu, kenapa tak datang sebagaimana biasa kamu datang, begitulah kan. Jadi malaikat Jibril pun menjawablah sebagaimana apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-64, iaitu malaikat Jibril berkata sebagaimana Allah Taala sebutkan, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami ni tak turun melainkan semuanya dengan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahunya makna malaikat sendiri adalah merupakan pekerja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tak akan buat apa-apa melainkan satu benda yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat tersebut. Jadi dalam ayat ini, insyaAllah dalam ayat muka surat ini kita baca pada hari ini, iaitu Allah SWT terus menyebutkan tentang apa yang diungkapkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kata dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa taala ni yang menyuruh kami, yang memberi izin kepada kami, yang menurunkan kami kepada engkau ni wahai Muhammad. Dialah Rabbus samawati wal ardi. Dialah Tuhan langit dan juga Tuhan bumi. Segala langit, segala bumi dia punya, dia miliknya. Wa ma bainahuma, dan di antara langit dan juga bumi. Kemudian fa'budhu, oleh kerana tu maka wahai Muhammad fa'budhu, hendaklah engkau ni memperhambakan diri kepadanya sahaja, sebab dia memiliki. Langit dia punya, bumi dia punya, semua benda yang ada di antara keduanya dia punya. Jadi sepatutnya takkanlah kita beribadat kepada yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu wahai Muhammad fa'budhu, hendaklah kamu hambakan diri hanya kepadanya, bukan hanya memperhambakan diri dalam sembahyang saja, tak. Tapi di luar sembahyang ke, dalam sembahyang ke, di luar ibadah yang kita panggil ibadah khusus ke, ataupun di luar dalam ibadah khusus ke, semua benda tu sebagaimana kita patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sembahyang, kita jaga betul-betul dengan auratnya, dengan rambutnya, contohlah kata keluar aurat sikitnya dengan perkara yang membatalkannya, dengan najisnya dan sebagainya, kita patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam ibadah.
khusus, maka begitulah juga di luar ibadah khusus kita naklah dalam hidup kita juga naklah kita ni patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa'budhu, kemudian wastabir li ibadati, hendaklah kamu bersabar. Bersabar dalam memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Istabir, Allah Taala kata ni wastabir. Wastabir tu maknanya ialah lebih lagi daripada sabar. Bukan sabar-sabar biasa ni. Ni bukan sabar biasa-biasa ni kan. Ini wastabir. Wastabir, sabar-sabar sungguh-sungguhlah kamu li ibadatihi, untuk memperhambakan diri kepada Allah. Ada yang kata, ulama kata ialah li ibadatihi adalah dalam sembahyang kamu. Maknanya dalam menunaikan solat kamu hendaklah kamu bersabar bersungguh-sungguh. Hal ta'lamu lahu samiyya, kemudian Allah Ta'ala sebut hal ta'lamu, adakah kamu tahu lahu, untuk Allah itu samiyya. Samiyya maknanya nama, adakah maknanya adakah yang lain selain daripada Allah ni yang mempunyai nama Allah ni? Yang orang-orang kafir musyrik ni di Mekah ni, mereka ni ada berhala banyak, tapi mereka tak ada pun yang dinamakan Allah, tak ada pun nama Allah kan. Mereka takut, mereka tahu Allah Ta'ala itu Tuhan, tapi mereka mempertuhankan Tuhan yang lain juga. Itu nama dia syirik. Jadi itu satu makna lah kan, samiyya tu makna nama. Ada yang kata, ada setengah ulama kata maksud samiyya di sini lah maksudnya kualiti. Maksudnya kualiti, maksudnya adakah yang sama kualiti ni dengan Allah Subhanahu wa taala? Di samping Allah Subhanahu wa taala ada yang lain sama dengan Allah Taala? Tak ada. Jadi hal ta'lamu lahu samiyya, adakah kamu tahu yang selain daripada Allah Taala yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa yaqulul insan. Sekarang Allah Taala meriwayatkan dalam ayat 66 ialah tentang pula orang-orang yang tak nak beriman ni, tak nak, yang engkari hari kiamat ni, yang mengengkari kebangkitan semula, yang tak nak percaya bahawa kita ni akan dibangkitkan balik. Jadi mereka berkata ni, wa yaqulul insan, berkata orang kafir. Al-insan sini maksudnya orang-orang yang tak percaya kepada al-ba'ts, kepada kebangkitan semula. Dia kata wa yaqulul insan a iza ma mittu la sawfa ukhraju hayya, adakah iza ma mittu, ma situ adalah ma zaidah dari segi nahwu. Ma zaidah ni makna ma tambahan yang bukanlah memberi makna ma, tapi itu makna taukid. Ma ni kalau ikut maknanya tidak, tapi di sini bukan ma makna tidak, ma ni makna taukid kan, nak takkidkan bahawa dia punya zaidah li takkid dia panggil. Adakah kami ni kalau dah mati, dia kata la tu tambahan lagi, lam sama juga, lam tu li takkid juga. Itu nak katakan adakah jadi kata-kata ini adalah kata-kata sindiran sebenarnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyindir Nabi, takkanlah kita ni dah mati kita akan dibangkitkan semula hidup. Mereka mempermainkan macam tu. Jadi mereka kata aiza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Mereka kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempermainkan, mempersendakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka tak percaya bahawa kita ni akan dibangkitkan balik selepas daripada kita ni mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun sebutlah sini kan. Allah Taala kata awala yazkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Allah Ta'ala marah kat sini kan. Allah Ta'ala katakan bukankah awala yazkurul insan, tak sedar ke manusia ni, tak ingat ke manusia ni? Awala yazkurul insan, manusia ni tak ingat ke anna khalaqnahu min qablu, kami yang ciptakan dia dulu sebelum tu ada tak dia? Walam yaku syai'a. Allah Ta'ala kata walam yaku syai'a, tak ada apa pun. Manusia ni tak ada pun, dia tu tak ada, orang yang bercakap tu tak ada. Sebelum daripada 100 tahun kita pada hari ni, ada tak kita semua? Kita tak ada kan. Jadi tiba-tiba kita wujud atas dunia ni kan, sekarang ni. Jadi Allah Ta'ala kata sini, Allah Ta'ala kata awala yazkurul insan anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'a. Dalam bahasa Arab kalau kita tengok sini kan, walam yaku syai'a, saya nak sebut sini walam yaku syai'a. Kalau ikut ni asalnya ialah, asal perkataan sini yakun, ada nun sini, yakun. Tapi di dalam bahasa Arab, di dalam dalam Al-Quran, nun sini dibuang dalam tulisannya, nun. Awalam yaku syai'a, tak baca yakun syai'a, nun dibuang. Nak menunjukkan, ulama tafsir kata dibuang nun situ nak menunjukkan bahawa buang nun pun tak ada apa, tak berubah mana. Begitu juga kalau awak tak ada, kalau awak ni yang Allah Ta'ala ciptakan, kalau tak ada atas dunia ni, tak ada apa-apa pun, tak heruk pun dunia ni, tak luar pun dunia ni, tak kisah pun, kita katakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, walam yaku syai'a, kamu dulu tak ada apa pun. Jadi kamu ni ingat, kamu ni tiba-tiba kamu dibangkitkan. Allah Ta'ala kata dibangkitkan, kamu tak percaya kan. Ni ingatlah sikit, kamu tu dulu siapa, kamu ni macam mana dulu, kamu ni tak ada pun. Allah Ta'ala kata fa warabbika, jaga kan, demi Tuhan kamu, lanahsyurannahum, kami akan kumpulkan, kami akan mahsyarkan, kami akan kumpulkan semua mereka itu, iaitu apa, orang-orang yang tak percaya kepada kebangkitan. Tak apa, Allah Ta'ala kata kan, kamu tak nak percaya tak apa,
tapi jaga kamu nanti demi Allah kan, kami akan kumpulkan kamu semua. Wasyayatin, dan kemudian kamu ni dikumpulkan bersama-sama dengan syaitan. Syaitan itu mana sembahan-sembahan kamu. Syaitan ni kira syaitan jin ke manusia kan. Dalam Quran sebut syaitan ada dua jenis, ada jin dan juga ada manusia. Jadi Allah SWT sebut sini, kamu dan juga syaitan tu, syaitan yang kamu ikut dia tu kan, tak kira lah yang bersama-sama dengan kamu tu akan bersama-sama. Lanahsyurannahum wasyayatin. Allah Ta'ala kata akan diikat, dalam tafsir jalan lain disebut akan diikat bersama-sama dengan salsilah, dengan salasil, iaitu dengan rantai-rantai, iaitu antara mereka dan juga syaitan-syaitan yang mereka sembah tu kan, mereka ikut tu kan. Summa lanuhdirannahum haula jahannam, dan kemudian Allah Ta'ala kata kemudian tu dibawa mereka itu, lanuhdirannahum, dihadirkan mereka itu, dibawa pergi haula jahannam. Jahannam, ada neraka jahannam, kemudian dikeliling mereka. Haula tu maknanya keliling, jadi dibawa ke tepi tu. Ulama kata dibawa, tak masuk lagi, dibawa keluar tu kan. Jadi ulama tafsir kata summa ni kan, kalau kita tengok ni perkataan summa ni kan, summa lanuhdirannahum, berapa lama summa tu? Setengah ulama kata 1000 tahun. Maknanya mereka tu di mahsyar dalam keadaan dahsyat tu dah 1000 tahun, kemudian dibawa pula depan neraka tu kan, mereka tengok apa ada dalam neraka tu. Haula jahannam, mereka dikelilingi neraka tu. Jisiyya, dalam keadaan melutut maksudnya ialah melutut gambaran kepada orang yang sedang akan menerima hukuman. Itu keadaan melutut maksud dia kan. Jadi sebagai seorang khalatah dunia lah kan, orang penjenayah kan, dalam keadaan menyerah diri, tak boleh nak buat apa dah, maka duduk depan tu. Jadi mereka ni didudukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan melutut, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan hina di depan neraka tu, dikeliling neraka tu, supaya tengok. Berapa lama lagi? Wallahu alam, tak tahu. Tapi disebut ni summa. Summa ni artinya, kalau ikut dalam ulama tafsir kata, dia akan makan masa yang lama. Jadi dalam keadaan haula jahannam, berada di keliling neraka jahannam tu, untuk melihat apa yang ada dalam neraka jahannam tu, jisiyah, dan mereka tak boleh lari lagi. Allah Ta'ala kata summa lananzi'anna min kulli syi'atin, dan kemudian Allah Ta'ala cabutkan lananzi'anna. Dalam ayat sekarang ni, ayat kita ialah ayat 69 yang minta maaf 69. Kemudian Allah Ta'ala cabutkan tu maknanya, kalau ikut dalam tafsir kata dia akan ambil seorang kan. Sekarang masing-masing suspend, tunggu siapakah giliran dia akan dimasukkan dalam neraka ni kan. Jadi Allah Ta'ala kata daripada lananzi'anna min kulli syi'atin, daripada setiap kumpulan tu ada kumpulan kan. Syi'ah tu maknanya kumpulan itu, maka akan dicabut seorang. Ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani atiyya, siapa yang paling kali itiyah, makna itiyah tu makna derhaka ataupun berani, yang berani sangat terhadap Rahman atas dunia ni. Mereka ni berani sangat kepada Allah. Hari akhirat nanti mereka dikumpulkan, dia akan dicabutkan. Yang paling nombor satu sekali akan diambil, yang paling top sekali, yang paling jahat sekali, yang paling akan diambil seorang, dan semua akan kena. Tak ada seorang pun yang tak akan kena. Allah Ta'ala sebut selepas daripada itu. Tapi kemungkinan Allah Ta'ala ni bersalah, Allah Ta'ala tak tahu, ni terlebih sikit, ni dia akan dicabut dulu, akan ditarik dulu, akan dicampurkan dulu, akan dilemparkan dalam neraka. Allah Ta'ala kata no. Allah Ta'ala kata summa lanahnu a'lamu, Allah Ta'ala kata kami lebih tahu. A'lamu, kami tahu, kami tak akan salah dalam mengambil siapa tu. A'lamu billazina hum aula biha siliyya, siapakah yang patut dulu. Aula maknanya lebih dahulu. Aula biha tu bi jahannam, ahakku bi jahannam, orang yang paling layak masuk dulu. Allah Ta'ala kata Allah tak tahu, Allah tak tersilap. Siliyya maknanya akan dibakar, akan dipanggang, akan dicampakkan dalam neraka tu. Jadi suasana ni dahsyat kita bacakan. Jadi Nabi SAW bila baca ayat ni, dia akan berulang-ulang dan akan menangis terutama ayat selepas daripada ni. Apa dia? Ayat yang ke-71. Allah Ta'ala kata wa im minkum ayat 71 Allah SWT kata wa im minkum. In tu maksudnya tidak adalah. Minkum, daripada kamu. Siapakah daripada kamu sini? Setengah ulama tafsir kata maksud minkum sini lah semua orang kafir, semua orang yang tidak beriman, semua orang mereka tu yang mendahaki Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tu Allah Ta'ala kata illa wariduha, melainkan semua akan masuk dalam neraka tu. Maksudnya tak ada seorang pun boleh terlepas, tak ada orang boleh selamat ke, tak teringat ke, tak ada. Allah SWT kata wa in minkum illa wariduha, semua orang akan masuk ke situ. Dakhilul fiha, kata dalam tafsir jalan lain. Tapi dalam setengah tafsir lain dia kata wa in minkum sinilah semua kamu, tak kira kamu siapa, beriman ke tak beriman, semua akan wariduha. Tapi wariduha itu maksudnya ialah melaluinya.
Melalui itu maknanya ada yang lalu dengan cepat. Jadi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahawa manusia ini mahsyar, dan kemudian di sini adalah syurga, kemudian di tengah-tengah ni adalah neraka, di bawah ni, dan laluan tu ada satu jas dipanggil jisrun tu maknanya ialah jambatan. Itu yang dikatakan sirat, dan itu dia kata jambatan kan. Jadi jambatan ini keluasan dia, bagaimana besar dia, luas dia kan, boleh lalu cepat lambat tu disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak lah kan. Dalam hadis Bukhari, ada Bukhari Muslim, ada hadis Muslim, insyaAllah kan sahabat-sahabat semua boleh refer insyaAllah kan. Perkara tu adalah benda-benda yang sahih yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ada Nabi kata setengah-setengah daripada orang mukmin ni yang lalu di atas sirat tu iaitu di atas jis tu ialah seperti at-tarf, sekelip mata saja. Ada yang kalbar seperti kilat, ada yang begini, ada yang merayap, ada macam-macam. Yang terakhir sekali ialah orang yang merangkak-rangkak kan di atas tu kan, takut nak jatuh dalam tu kan. Jadi ada orang jatuh dalam tu. Jadi sebab itulah bila Nabi baca ayat ni dia akan menangis. Jadi Allah SWT sebut ni, wa in minkum illa wariduha, tidak ada daripada kamu melainkan semua akan terpaksa melalui itu, melalui dan mereka akan tengok apa yang ada di bawah tu, iaitu neraka kan, yang akan mengait-ngait kan orang-orang yang tak beriman ataupun orang yang maksiat dan sebagainya, jatuhkan tu kan. Kita ingat benda ni, insyaAllah kita baca ayat ni, sebab tu Nabi baca ayat ni dia akan menangis sebab apa, dia takut kan. Nabi SAW pun takut kan. Jadi kalau kita apatah lagi, jadi insyaAllah marilah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala menyelamatkan kita daripada keadaan-keadaan yang dahsyat ini kan, yang akan tercampur ke dalam neraka jahanam, wal iyaz billah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah Taala kata perkara ni dah putus dah, hatman pasti, maqdiyah akan berlaku, tak boleh tak ada berlaku lah. Benda ni tetap kan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Kita baca ayat yang ke-72 insya-Allah. Ayat kedua Allah SWT kata summa nunajji, kemudian kami selamatkan. Summa nunajji, dan kami selamatkan allazina taqaw, orang-orang yang bertakwa. Maksud bertakwa, ulama tafsir kata ialah maksudnya yang bertakwa, iaitu yang takut kepada syirik, takut kepada kufuran. Jadi kita kena anggapkan bahawa kan kekufuran dan juga syirik ni satu benda yang menghantui, yang datang kepada kita, nak mengganggu kita kan, yang akan menarik kita kepada neraka. Jadi oleh kerana itu kan selamatkan diri daripada tarikan-tarikan ini. Jadi takut kamu, jangan takut. Takut pada Allah, yes, ya takut pada Allah, dan takutlah sebagaimana kata hari Nabi, takut ni dia boleh bermakna macam-macam taqwallah, dan kemudian juga wattaqud dunya wattaqun nisa, kata dalam hadis Nabi SAW, takutlah kepada hubungan lelaki dan perempuan kan, yang kerana awal-awal fitnah pada Bani Israel itu kana fin nisa, iaitu dalam masalah hubungan lelaki dan perempuan. Itu dalam hadis Nabi SAW. Jadi dalam hadis ni Nabi Allah SWT kata kami akan selamatkan summa nunajjil lazina ittaqau, orang-orang yang bertakwa, dan kemudian wa nazaruz zalimin, dan kami akan tinggalkan orang-orang zalim. Orang zalim tu ialah orang-orang syirik, orang-orang kufur tu, fiha jisiyya, di dalam neraka jahanam itu dalam keadaan melutut. Jadi itu ayat yang ke-72. Seterusnya kita baca ayat yang ke-73 insya-Allah. Ayat yang ke-73 Allah SWT sebut wa iza tutla. Sekarang Allah Taala kembalikan kita ke atas dunia ni. Bagaimana keadaan di dunia ni? Semasa atas dunia ni Allah Ta'ala sebut sini kan, wa iza tutla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka sini ialah kepada orang-orang Islam dan juga orang kafir lah. Makna apabila Nabi SAW bacakan ayat kepada mereka, ada depan tu ada orang Islam, ada orang Islam dengar, ada orang kafir dengar kan. Jadi apa orang-orang kafir dia akan berkata ni, so, wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, yang jelas, maknanya ayat Quran yang jelas cerita syurga, neraka, mati, semua dibangkitkan kembali, dosa pahala semua kan disebutkan semua tu. Jadi apakah qala allazina kafaru, Allah SWT sebutkan orang-orang yang kafir tu akan berkata lillazina amanu, dia berkata kepada orang beriman. Dua-dua tu dengar. Jadi orang kafir ni berkata kepada orang yang beriman ni. Orang kafir berkata kepada orang yang beriman. Qala allazina kafaru lillazina amanu. Dia apa dia kata? Apa kata-kata? Kata-kata dia selepas tu ayyul fariqain, dia kata. Mana dua grup ni? Dua grup ni mana antara kami dan kamu lah. Makna dia katakan ayyul fariqain yang khairun maqaman wa ahsanu nadiya. Tengok kan sombong dia ni, bercakap dalam keadaan sombong ni kan. Kamu mana, dia kata, mana lebih baik, kami ke kamu? Jadi ni perkara ni sama berlaku kan di zaman Nabi SAW, di kalangan Nabi dengan orang Quraisy depan tu kan, iaitu dan juga apa yang berlaku pada hari ni. Apabila kita sebut kan Islam kan, orang-orang kafir akan berbangga
Dia akan kata apa? Tengok kami lebih ramai, kami lebih hebat, kami lebih power. Jadi dia kata dalam ayat ni Allah Ta'ala sebutkan khairun maqaman. Maqaman ni maknanya kedudukan. Kedudukan maksudnya kedudukan. Kalau ulama tafsir sini manzilan, makna keadaan mereka lah kan, keadaan kekayaan dia, harta dia. Lepas tu dia kata apa? Wa ahsanun nadiyah. Ahsanun nadiyah maksudnya lebih baik dari segi perkumpulan. Perkumpulan nadiyah ni, nadi dalam bahasa Arab ni nadi daripada dia kata tempat perkumpulan orang ramai. Makna kawan-kawan ramai, geng ramai kan, kami hebat. Jadi hebat dari segi kekayaan, dia kata sikit ni kan, hebat juga dari segi orang. Maknanya kami ramai tentera, ramai kehebatan, kami ramai kawan, kami banyak harta. Memang sebiji apa yang berlaku pada hari ini kan. Orang-orang kafir akan berkata macam itulah kepada orang-orang mukmin kan. Niscaya. Jadi dia kata ayul fariqain khair. Dia kata manakah dua kumpulan yang lebih baik. Walaupun mereka tak kata kemungkinan depan kita kan, tapi mereka kata. Sama-sama mereka, kata-kata mereka dan sebagainya, kita boleh tahu, kita boleh faham kan. Itu yang berlaku lah kan. Kalau kita ni orang Islam betul-betul, kalau kita pun tak berapa Islam tapi nak jadi macam lebih kurang mereka juga, itu cerita lain lah kan. Dia cerita bahawa kalau orang Islam betul-betul, mereka akan kata macam tu. Mereka akan kata macam tu, iaitu khairun maqaman. Sebab itulah mereka cuba tarik orang-orang yang dah Islam ni supaya jadi macam mereka juga. Dan ramailah orang-orang yang Islam ni tertarik kepada cara hidup mereka. Kita tengoklah kan, banyak kan, iaitu orang Islam tapi dah mula tertarik perlahan-lahan kan. Startlah dengan araknya, startlah dengan perempuannya, startlah dengan kebebasannya kan, macam-macam sekali, sanggup tinggalkan agama. Kenapa? Kerana nak ikut cara orang barat, cara sebagaimana orang kafir kan. Jadi mereka pun start mula-mula sanggup menggadaikan agama mereka kan. Sebab apa kan? Sebab nak bagi smart nampak kan. Kalau tak smart, kalau tak minum tak smart kan. Kalau tak hidup dengan apa ni kata, dengan mewah, dengan menghabiskan, membazir dan sebagainya, tak smart kan. Jadi nak smart nak tu Allah Ta'ala sebut sini kan, iaitu maqaman wa ahsanun nadiyah. Kerana tertarik benda tu. Jadi itulah dia dakwaan orang-orang kafir kan, semasa hidup atas dunia ni. Jadi Allah SWT kata selepas benda tu kan, wa kam ahlakna, ingat sikit wa kam ahlakna, berapa banyak kami telah hancurkan apa? Ahlakna qablahum, sebelum daripada mereka ni, sebelum daripada orang Quraisy lah, kata orang Quraisy ni hebat sangat pada masa tu, min qarnin, daripada umat-umat terdahulu. Qarnin tu maksudnya umat, maksudnya Qarnin tu maknanya bangsa-bangsa terdahulu. Adnya, Samudnya mana pergi, Lutnya mana pergi, Fir'aunnya tinggal piramid dia, tak ada dah. Fir'aun tu tinggal duduk dalam museum je kan, tu je tinggal mumia dia, tak ada apa pun kan. Jadi mana dia? Allah Ta'ala kata kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu asasan wa ri'ya. Allah Ta'ala kata mereka ni dulunya lebih hebat lagi, ahsan lebih baik, asasan perhiasan duniawi. Maknanya perhiasan, kita tengok kan Fir'aun, Masya Allah kan, antara benda ajaib di dunia. Tengok dia punya tulisan, tengok dia punya kaligrafi dia, tengok hebat kan, yang ada dalam mumia dia, dalam dengan perhiasan pada mayat, asasan peralatan dia sangat hebat kan. Jadi Allah Ta'ala kata mereka ni, Allah Ta'ala kata ahsan asasan wari'iyah, dari segi manzur, dari segi penglihatan, dari segi pandangan. Memang betul kan, sehingga kita terkejut tengok kan mana. Kalau kita tengok apa-apa yang zaman dulu ni kan, memang sangat ri'iyah dari segi pandangan, memang hebat, menggerunkan pandangan. Kita tengok macam mana mereka boleh bina macam ni, mereka boleh bina macam ni kan. Jadi Allah SWT dah riwayatkan sini kan, tapi semua tu dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kam ahlakna, berapa banyak kami dah hampir, berapa banyak tu sangat-sangat banyak maksud dia, bukan berapa tu soalan, tapi berapa tu maknanya sangat-sangat banyak yang kami dah hancurkan qablahum min qarnin. Kemudian ayat yang ke 75 insya-Allah Allah SWT sebut ni kan, kul, katakan kul man kana fid dalalati. Allah Ta'ala kata siapa yang berada dalam kesesatan, man kana fid dalalati. Ini Allah Ta'ala cerita tentang istidraj. Allah Ta'ala kata siapa yang berada dalam kesesatan, adakah Allah Ta'ala hancurkan mereka terus? Kemungkinan tidak. Kemungkinan kadang-kadang Allah Ta'ala akan biarkan mereka. Allah Ta'ala kata sebut sini kan, falyamdud lahur rahmanu madda. Kadang-kadang Allah SWT yamdud ni bagi tempoh kepada mereka. Yamdud maknanya bagi lanjutkan masa untuk mereka. Falyamdud lahur rahman. Allah Ta'ala tu Rahman, Allah Ta'ala tu Maha kasih sayang, Allah Ta'ala tu sangat-sangat nak menyayangi kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yamdud, Allah Ta'ala beri masa kepada mereka, madda, tempoh masa. Ini nama dia, ulama dalam tafsir jalan lain disebutkan ini adalah merupakan istidraj. Istidraj ini maknanya orang-orang yang jahat Allah Ta'ala beri masa lagi tempoh pada dia. Kadang-kadang dia tengok ni kan,
Kalau dia ni betul-betul jahat, maka dia akan jahat, nak banyak lagi dosa-dosa dia. Kalau dia kemungkinan juga ialah dia akan bertaubat, sebagaimana Abu Sufyan kan. Abu Sufyan, salah seorang daripada ketua Mekah ni kan, yang dulunya jahat, dulunya ni begini-begini kan, mendustai Nabi SAW, tiba-tiba dia masuk Islam lepas tu, alhamdulillah, dan berjuang untuk Islam lepas. Jadi ada orang macam tu, tapi Allah Ta'ala sebut sini falyamdud, orang-orang yang fid dalalah, orang yang dalam kesesatan, Allah Ta'ala falyamdud lahur rahmanu madda hatta iza ra'au ma yu'adun, sehingga mereka akan lihat apa yang dijanjikan, iaitu apa? Immal azab, sama ada azab tu sama ada dikata pembunuhan, kekalahan peperangan, ditawan dan sebagainya, azab dunia maknanya, ataupun berlaku kepada kaum Ad, kaum Samud, kepada Firaun dan sebagainya, ataupun wa immas-sa'ah, ataupun hari kiamat. As-sa'ah, hari kiamat, itu mereka nampak azab pada hari kiamat, azab neraka jahanam dan sebagainya. Fa saya'lamuna man huwa syarrun makanan wa adhafu junda. Allah tak kata pada masa tu fa saya'lamun, pada masa itu barulah mereka tahu man huwa syarrun makanan, siapa yang lebih teruk. Tadi mereka ni bangga atas dunia kan, mereka kata ni mereka lebih hebat kan, lebih makanan, lebih baik kedudukan mereka, kehebatan mereka. Sekarang apabila berlaku keadaan tu, barulah sama azab di dunia ataupun azab di akhirat, pada masa itu barulah mereka tahu siapakah Allah Ta'ala kata syarrun makanan, yang buruk tempat dia, wa adhafu junda, dan lemah tentera dia. Lemah tentera maksud dia ialah kawan-kawan dia, tentera dia, pembantu dia. Boleh bantu apa? Firaun, siapa yang boleh bantu dia? Bila air, Allah Ta'ala bagi air je kan, air kepada dia kan, air yang kita minum tu, tengok dia dengan tentera ni semua mati semua dalam laut tu. Itu Firaun. Tentera Ad, tentera Samud, tentera mana boleh lawan Allah Ta'ala? Dengan angin datang, dengan suara yang kuat kan, dengan ribut, dengan apa kan, dengan lontaran batu, kaum Nabi Lut kan, siapa yang boleh lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tak ada orang boleh lawan Allah Ta'ala. Jadi maknanya sangat-sangat lemah mereka tu. Jadi Allah Ta'ala kata adha'afu junda. Kalau atas dunia mereka rasa kan, kalau kita tengok atas dunia sekarang kan, kita tengok kan macam-macam, betul kan, kita tengok orang atas dunia ni, kita tengok mereka ni, wah hebat kan, seolah-olahnya lah kan, kan, mereka ni hebat macam mana? Ialah hebat lah kan, oh dengan nukliernya, dengan apa kan, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hapuskan sekejap je kan, Allah Ta'ala hapuskan. Jadi Allah Ta'ala sebut sini lemah junda, pembantu-pembantunya. Seterusnya ialah, kita tengok seterusnya, Allah Ta'ala sebutkan ayat yang terakhir, wa yazidullahu allazina ihtadaw huda. Tapi orang-orang yang mengikut petunjuk ni, Allah Ta'ala kata wa yazidul ladzina ihtadaw, orang-orang yang mendapat petunjuk ni Allah Ta'ala akan tambah, yazid, tambah apa? Tambah huda. Jadi sebab itulah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dapat petunjuk ni, kita nak lagi petunjukkan, ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah, Allah Ta'ala tambahkan, Allah Ta'ala janji dia akan tambahkan huda kepada orang yang ihtada. Siapa yang ihtada, Allah Ta'ala akan tambahkan huda pada dia. Wal baqiyatus solihat, dan amalan yang baik itu, wal baqiyat itu banyaklah kan, banyaklah penafsiran ulama kan, setengah-setengah hadis katakan al-baqiyah itu maksud dia ialah kalimah tayyibah, ada yang kata ialah zikir-zikir kan, sebagaimana ada satu hadis Nabi SAW pernah melalui satu kebun Abu Hurairah, ada dalam kebun tu Abu Hurairah, Nabi tanya, kamu sedang buat apa? Dia kata, sedang menanam ya Rasulullah. Kemudian Nabi kata, nak tak kamu ceritakan, aku nak ceritakan kepada kamu satu tanaman yang lebih baik untuk kamu, iaitu Nabi SAW iaitu kalimah subhanallah, alhamdulillah. Kamu setiap kali kamu sebut perkataan-perkataan tu, ia akan tertanam satu pokok di syurga. Jadi bukanlah maknanya Nabi kata jangan tanam pokok ni, bukan jangan tanam pokok Abu Hurairah, tak tanam, tapi ada tanam yang lebih baik, iaitu juga yang kamu jangan lupa bahawa iaitu kamu berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita tanam pokok kemudian berzikir lagi, Masya Allah kan, berzikir subhanallah. Okey, jadi tapi jangan subhanallah saja tapi lepas tu kita lupa, kita tak buat apa, hanya subhanallah saja kan. Tak, maksud subhanallah itu ialah satu benda yang berterusan, yang boleh dibuat bila-bila kan, masa tengah traffic light ke, tengah driving ke, tengah apa ke, tengah termenung ke kan, semua kecuali dalam tandas lah kan, yang berzikir. Jadi Allah SWT sebut sini wal baqiyatus solihat khairun inda rabbika, itulah lebih baik, bukannya kehebatan dunia yang boleh kita banggakan. Kehebatan dunia kita kejar, kita ambil untuk manfaatkan kepada agama, insya-Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata wal baqiyatus solihat khairun inda rabbika, lebih baik bagi di sisi Tuhan kamu, sawaban wa khairun marudda, lebih baik pahalanya dan juga lebih baiklah iaitu tempat kembalinya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi alhamdulillah kita tamat hari ini
muka surat 310 surah Maryam ayat 65 ayat 76. InsyaAllah kita sambung lagi muka surat terakhir, insyaAllah muka surat terakhir surah Maryam di esok hari, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.